Waalaikumsalam. Masuk. Ni cepat duduk. Okey, sisi dah. Okey. So, macam mana aircon, kursi, kedudukan bilik, keadaan bilik macam mana? Awak selesa ke? Okey, selesa. Selesa. Okey, macam mana tadi datang naik? Apa datang sini? Datang sini tadi dengan kawan hantarkan. Kawan hantarkan lah. Kira balik ni? Balik ni nanti kawan datang ambil. Kita ambil. So, daripada mana ni? Saya daripada kelas. Tadi ada kelas. So habis kelas datang sini. Senang tak cari bilik ni? Ke susah? Agak susah juga. Tapi saya tanya orang yang kat luar tadi. So dia bagi jalan lah bilik ni kat mana. Kira awak first time datang sini ke dah pernah sebelum ni datang bilik ni? Oh, first time. Sebab tu saya tak tahu bilik ni kat mana, susah sikit lah. Kira tadi awak lepas kelas Hari ni satu kelas je ke? Hari ni satu kelas je. Satu kelas je lah. Tak ada apa dah lah lepas ni? Tak ada, boleh terus balik rumah lah. Okay, sebelum saya kenalkan diri saya dulu dan sedikit lah. Okay. Nama saya Nushika binti Muhammad Sofi. Saya boleh panggil Marisa. Okay. Cik Marisa, nama saya Nushika binti Muhammad Sofi. Cik boleh panggil saya Lisa boleh panggil saya Shika lah. Saya sebagai kaunselor hari ni, kaunselor Lisa hari ni. Kira saya akan menengokkan segala apa isu yang Lisa nak ceritakan pada saya hari ni. Dan Lisa sebagai klien saya, perlu saya sedia mendengar lah apa-apa isu yang Lisa nak ceritakan. Lisa boleh ceritakan apa-apa sahaja isu dan saya sedia mendengar. Kita punya sesi akan berjalan selama 30 hingga 45 minit macam tu. Bergantung kepada isu yang Cik Lisa bawakan lah. Anda kata kalau isu tu agak rumit dan panjang, dia boleh berlangsung dalam 1 jam lah. Segala apa yang berlaku dalam bilik ni antara kita berdua saja. Perkara ni tak akan sampai kepada orang luar lah. Apa-apa memang antara kita berdua saja. Tapi anda kata perkara yang isu yang Cik Lisa cerita kepada saya hari ini membahayakan orang luar, orang sekeliling atau siapa saja, saya terpaksa lah membawa isu ni kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Setakat ni okey, faham? Faham. Okey, jadi baru first time ke lepas ni? Baru first time. Okey. Jadi boleh saya tahu sedikit latar belakang pasal Cik Lisa? Okey, nama saya Siti Marisa binti Cik Mazuki. Boleh panggil saya Lisa lah. And then saya berumur 23 tahun. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Dan mak ayah saya orang yang biasa-biasa je. Ayah saya bekerja sebagai pengawal keselamatan dan mak saya pula tidak bekerja, hanya jadi suri rumah je lah. So adik-beradik saya yang lain masih lagi bersekolah. Yang nombor 2 tu tengah SPM sekarang ni. Yang nombor 3 tingkatan 2 tahun ni. Yang bongsu tu darjah 6. Cik Lisa asal mana? Saya asal Terengganu. Asal Terengganu. Terengganu kat belah mana? Terengganu Belas Setiu dekat dengan Besut lah. Setiu dengan Besut. Selalu balik? Selalu juga, sebabnya saya ni tak pernah berenggang dengan parent saya. So saya mesti setiap minggu mesti akan ada rasa macam nak balik. So jadi saya macam susah nak adapt diri saya, nak duduk kat sini dengan masa yang lama lah. Sebabnya sebelum ni saya boleh balik selalu 3 minggu balik, 3 minggu balik. So sekarang ni susah nak balik sebabnya banyak assignment, banyak program juga. So saya kena settlekan semua tu baru saya boleh balik. Lepas tu kelas pun padat juga sem ni. Macam sem lepas ada yang kelas online kan. So bolehlah saya balik. So sem ni dah, yang sekarang ni dah masuk 1 bulan lebih dah tak balik. Ayah saya pun selalu tanya, bila kakak nak balik, bila kakak nak balik. So mak ayah saya pun sebenarnya jenis yang tak boleh berenggang juga dengan anak-anak. Macam dulu saya nak pergi belajar, nak pergi sambung belajar dekat Politeknik kat Dungun, dalam Terengganu juga. Dia orang tak kasih, dia orang kata jauh, dia kata. Tapi nasib baiklah
dapat kat sini, dia orang bagi juga datang sini. Kalau dia orang tak bagi juga, tak tahulah saya nak cakap macam mana. Memang betul-betul tak ada perenggan dengan anak lah tu. Faham. So kiranya kan selepas dengan Sam ni kan dia kira jarang balik ke atau Sam ni sahaja baru jarang balik? Semi jarang balik. Sebabnya selepas macam saya cakap tu, Tak terlalu padat. 3 minggu balik. Sebabnya jadual tak padat sangat. Assignment pun macam tak stres sangat macam Sam ni. So Sam ni memang tak ada ruang langsung nak balik. So sabar je lah. Dia kat sini duduk kat mana? Kat sini duduk area USIM juga, dekat Desa Jati. Oh, ada duduk seorang ke atau macam ada member ke? Ada kawan ke? Ada kawan. kawan. Kita orang duduk 6 orang satu rumah. Kira sampai ni duduk kat rumah tu okey lah, semua okey. Alhamdulillah okey. Cumanya saya duduk bilik seorang-seorang. So agak introvert lah saya kat dalam rumah tu. Sebabnya orang lain semua ada rakan kan. Yang satu betul. bilik lagi tu duduk 3 orang, yang satu bilik lagi duduk 2 orang. So saya duduk seorang-seorang, terkurang je lah saya dalam bilik tu. Cik Izzah kata lah, saya ni kira sampai dia kata Terengganu sebelum ni macam jarang berenggang dengan family kan dan parents kan. So macam parents pun macam berat nak lepaskan Cik Izzah. Hari tu waktu tu dapat belajar kat Politeknik Dungun tu pun macam berat dan tak bagi kan. Kira lepas waktu tak bagi sama belajar kat Politeknik Dungun tu untuk ambil apa sebenarnya? Masa tu saya nak ambil kos apa kos IT masa tu. Saya nak ambil kos IT. Saya cakap lah kat ayah saya nak pergi Politeknik Dungun. Masa tu saya duduk dekat Form C tau. Saya duduk tingkatan 6. Tingkatan 6 tu sekolah tu dekat je dengan rumah saya. Saya pulang alik dengan motor je. Lepas tu tiba-tiba sampai surat tawaran Politeknik Dungun panggil saya untuk sambung belajar kat sana. So saya cakap lah kat ayah saya cakap kakak boleh sambung belajar dekat Politeknik Dungun, kos IT. So kakak nak pergi juga sebabnya ramai kawan saya yang boleh sambung diploma. Sedangkan masa UPU tu saya tak tersenarai untuk dipanggil ke U. So dalam hati saya, aku ni tak pandai sangat ke sampai ke U tak panggil aku. So aku kena stay juga ke dalam tingkatan 6 ni. Sebabnya orang kata tingkatan 6 ni susah kan. Dalam mindset saya tingkatan 6 ni susah. So aku nak pergi diploma juga. Walaupun diploma tu 3 tahun. 3 tahun masa tu. So saya cakap lah kat ayah saya, nak pergi juga Politeknik ni, nak pergi sambung kat sana, tak ada duduk Form C, tak ada duduk tingkatan 6. So ayah cakap Dungun tu jauh, dia kata. Lepas tu saya cakap lah, mana ada jauh, Dungun tu dalam Terengganu lagi, tak jauh pun. Dia kata tak boleh dia kata. Nanti jauh dengan mak dengan abah, tak nak lah macam tu, dia kata. Selagi boleh duduk dekat ni, duduk je lah dekat. So saya ni macam terkesan jugalah. Saya rasa macam terkilan jugalah sebab tak dapat pergi sana kan. So saya pun ikut je lah. Saya ikut je lah arahan mak ayah saya, suruh sambung juga tingkatan 6 sebab dekat dengan diorang. So saya sambung tingkatan 6 tu sampailah habis. Tapi dalam masa yang sama, semasa habis tu saya terfikir juga, nasib baik juga aku ikut arahan mak dengan ayah aku. Sebabnya tingkatan 6 setahun setengah je. Mendekkan masa. So dalam fikiran saya, kalau aku pergi Politeknik Dungun ni, aku tak habis lagi ni, aku tak boleh lagi ni CJ diploma ni. Sebabnya tingkatan 6 kan sama level dengan diploma So kalau aku pergi Politeknik Dungun ni, aku tak boleh sampai lagi tahap ni. So nasib baik jugalah teruskan juga dengan tingkatan 6. Kiranya lepas habis ni dapatlah sini sama degree kan? Alhamdulillah. Sekarang ni adakah apa-apa isu yang Nisa nak ceritakan pada saya? Isu dia sekarang ni, baru saya tahu yang masuk U ni tidak semudah yang disangkakan lah. Dari segi apa tu tidak semudah yang disangkakan? Dari segi environment, dari segi pembelajaran, dari segi kos hidup, dari segi environment tu kebanyakannya macam toksik lah dalam kalangan kawan-kawan. Itu yang saya nampak lah daripada segi environment.
Satu lagi environment juga sebab dia jauh dengan parents. Susah nak balik kampung. Okay. And then dari segi pembelajaran tu saya agak stres lah dengan assignment yang banyak, kena handle program lagi. So benda tu membuatkan saya rasa macam tertekan. Kadang-kala sampai tahap saya rasa sakit kepala, sampai tahap saya ambil ubat pun, Panadol pun tak jadi apa. Dia macam tak memberi kesan langsung lah kepada saya. Kira sebelumnya ada pernah jadi macam ni ke, atau paling teruk SEM ni? Pernah jadi, sebelum ni pernah jadi, tapi alhamdulillah lah saya dapat cope lah benda tu, saya dapat atasi lagi lah. Tapi untuk SEM ni jadi balik benda ni, sampaikan saya rasa macam aku dah tak boleh dah, aku rasa macam nak stop dah belajar. Tapi disebabkan harapan mak ayah nak tengok anak dia berjaya, lagi-lagi saya kan anak sulung. Ya, betul. So tanggungjawab saya besar. And then nanti adik-adik mestilah kena ikut saya kan, kena ikut jejak kakak dia kan. Kalau kakak dia jenis belajar tak habis, mestilah adik nanti pun akan terikut-ikut juga. So saya tak nak benda tu terjadi. So saya juga tak nak runtuhkan harapan mak ayah saya nak tengok saya berjaya, ada degree, pakai jubah kombo apa semua tu. And then saya ni teruskan jugalah disebabkan harapan mak ayah saya. So sekarang ni saya tengah belajar lah nak kawal macam mana nak atasi stres saya tu, sampai tak naklah sampai jadi tahap depression ke apa. Tak naklah macam tu. Kira kan Cik Isa kata ada 3 kan, environment, isu pembelajaran dengan kos hidup. Kos hidup tu kenapa ya? Kos hidup ni berkait jugalah dengan jauh daripada parents kan. Satu lagi, bila jauh ni kos nak datang sini lagi, lepas tu kos nak makan lagi, kos bayar sewa rumah lagi. Kalau SEM ni yang saya nampak sangat, kos dari segi makan lah yang banyak keluar. Sebabnya bab makan ni, jenis saya kalau saya rasa nak beli, saya akan beli je. Saya tak kira lah duit tu cukup ke tak, aku nak teruskan lepas ni kan. Saya tak kira benda tu. So saya rasa macam kalau nak beli, aku beli je. Itulah bila dah tak cukup duit, masa tu lah baru rasa macam itulah aku boros sangat, padahal boleh je masak. Tapi bila bab makan ni tak boleh berkira dengan diri sendiri. So saya rasa benda tu kos yang tinggi lah bagi diri saya, yang orang yang tidak berkemampuan ni. Satu lagi, mungkin disebabkan saya terlalu bergantung dengan PTPTN. PTPTN cuma dapat lepas untuk bayar sewa rumah je. Yang selain tu hanya untuk makan tu boleh, cumanya kita kena macam kena hadkan lah sikit. Macam kena ambil kira lah bajet lah berapa setiap bulan, setiap SEM tu kan. So saya ni jenis tak macam tu. Saya jenis macam selagi duit tu ada dalam account bank, saya akan beli je apa yang aku nak makan. Macam tu. So kalau saya nak buat part time sekalipun untuk tambahkan pendapatan saya rasa saya tak boleh. Sebabnya dengan assignment berlambak ni, macam mana nak buat part time lagi kan. Nanti saya takut saya makin stres lah dengan kerja lagi, assignment lagi, program lagi. Kiranya yang macam Cik Isa kata sebelum ni lah, isunya Cik Isa kata tak menjangkakan bahawa sama belajar tu tak semudah yang dibayangkan lah. Jadi ada 3 perkara lah Cik Isa kata kat sini berkaitan environment, isu assignment yang berlambak, yang banyak, dan kos hidup. Jadi antara 3 ni kan, bolehkah saya katakan Cik Lisa paling terkesan dengan assignment yang banyak ni? Sebab tadi Cik Lisa katakan disebabkan assignment yang banyak ni, Cik Lisa ada keinginan macam nak berhenti belajar. Jadi macam Cik Lisa katakan sebelum ni kan, keinginan nak berhenti belajar, ada ke macam bagi tahu parents ke, macam bagi tahu siapa-siapa ke pasal keinginan Cik Lisa ni? Pasal keinginan nak berhenti belajar tu, saya tak pernah bagi tahu kat parents saya. Cumanya saya ada merungut jugalah kat dia orang. Saya kata
Saya ni banyak lah assignment kena buat, stres lah, sakit kepala lah. Yang tu adalah saya mengadu kat dia orang. Cumanya mak saya ni jenis yang positif tau. Jenis positif. Bila saya cakap macam tu, dia masih macam, alah sabarlah, dah nak habis dah. Sikit je lagi. Teruskan je lah, takkanlah nak berhenti separuh jalan kot. Percaya je lah yang rezeki tu ada. Nanti Tuhan bayarlah balaslah segala usaha tu dengan rezeki yang lain, dia kata. Lepas tu dalam fikiran saya, ayat mak saya tu lah, dia kata tak apa, usaha je dulu, pasal rezeki tu kita serah je kepada Tuhan, dia cakap. So benda tu lah yang menguatkan saya sekarang ni untuk habiskan juga degree ni. Di samping macam itulah disebabkan harapan kedua ibu bapa saya jugalah saya tetap teruskan juga. Kira sebabkan assignment banyak tu yang menyebabkan Cik Lisa sampai ada pemikiran nak boleh belajar tu. Kira assignment tu sebab apa dia macam Cik Lisa lambat buat ke, benda tu datang kemudian ke, atau sebab apa? Benda tu, assignment tu kalau ikutkan lecturer dah bagi tahu awal-awal dah daripada first week masuk SEM tu, lecturer dah bagi bayangan dah, assignment ni kena buat macam mana, kena handle program ni, program tu, buat sesi apa semua kan. And then benda tu dah dalam pengetahuan saya dah. Cumanya benda tu saya tak buat daripada awal je. Jadinya benda tu silap diri saya sendirilah, sebabnya selalu buat kerja last minute. So saya sedarlah benda tu. Aku ni patutlah aku stres sebabnya aku selalu buat kerja last minute. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau saya nak buat assignment tu awal-awal, contohnya kan, macam satu assignment tu, contohnya macam ada 5 assignment dah katakan. 5 assignment tu saya tak tahu nak buat macam mana. Sebabnya lecturer just bagi gambaran je kan. Apa-apa semua akan tanya kawan-kawan juga yang pasal assignment ni. So macam 5 assignment tu saya tak faham semuanya. So saya akan tanya kawan-kawan saya yang lain. Bila tanya kawan-kawan saya yang lain, kawan-kawan saya cakap, oh aku tak tahulah, aku pun tak faham sebabnya aku belum buat lagi. Dia cakap macam tu. So macam mana saya nak persiapkan benda tu awal-awal kan, sebabnya dah saya tak faham dengan semua assignment tu. Tak, bila tanya kawan pun, kawan cakap tak tahu sebabnya kawan pun belum buat lagi. So last akan jadi kerja last minute juga, sebabnya kawan-kawan saya sendiri pun buat kerja last minute juga. Jadi kita orang berjalan sama-sama lah katakan buat assignment last minute pada last week jugalah. Macam tu. Kiranya Lisa ni ada keinginan nak buat assignment pada awal. Awal kira macam awal waktu lah, awal masa kan. Tapi disebabkan bila benda tu tanya orang yang tak faham, tanya orang tak faham, jadi dia macam Cik Lisa macam terpengaruh jugalah, sebab kira macam kita pun tak faham, dia pun tak faham. So macam mana Lisa nak buat benda tu kan? Sebab saya tak dapat bayangan, tak dapat gambaran langsung tentang assignment tu. So saya terpaksalah menunggu kawan-kawan yang lain buatkan juga. So saya bolehlah dapatkan info-info daripada dia orang. So lepas tu barulah saya dapat, oh rupanya buat macam ni, rupanya buat macam ni. Barulah saya boleh pergi ke next step, barulah saya boleh mulakan buat assignment tu. Ada tak sampai satu tahap Lisa rasa macam malas lah nak buat assignment ni, aku fed up lah, dan buat sambil lewa ke? Ada tak? Itu selalu sebenarnya. Tapi saya sejenis yang macam ni tau. Jenis yang macam aku nak siapkan juga assignment, nak siapkan juga. Biarlah walaupun salah sekalipun, aku nak siapkan juga. Aku rasa macam ada batu yang besar di atas kepala ni. So aku nak lepaskan batu ni, biarlah aku buat je macam mana pun assignment tu, asalkan siap. Saya jenis yang macam tu. Maksudnya Lisa ni macam yang Lisa kata tadi, kira selagi benda tu accept, Lisa rasa macam ada beban di atas kepala ni. Jadi nak tak nak, Lisa kata walaupun tak faham dan Lisa rasa benda tak betul pun, Lisa akan buat juga. Sebab Lisa nak melepaskan beban atas kepala tu lah. Lisa jadi macam tu, betul? Ya, betul. Jadi kan dah stress dengan assignment semua, ada ke macam Lisa buat apa-apa untuk macam nak kira macam, ada tak macam Lisa buat macam nak ubah benda tu ke, macam stress dengan assignment? Lisa kata sebab Lisa tak faham, Lisa tu jadi Lisa buat macam last kan, akhir hari. Kira hampir semua yang tak faham Lisa buat akhir ke, ataupun ada je macam buat awal?
hampir ke semua assignment lah saya buat last minute. Kiranya semua assignment Lisa tak faham macam mana? Saya nak kata tak faham tu tak juga. Nak kata tak faham tak 100% tu tak juga. Soalnya kadang ada je yang saya faham. Cumanya saya ni ada sikap was-was. Saya ada sikap was-was. Jadinya bila saya dah faham dah benda tu. Tapi bila saya nak buat, saya tanya kawan saya kan. Saya tanya, weh betul ke yang ni macam ni macam ni? Dia pun jawab, betul lah kot. Jadi saya rasa auto macam macam salah je. Tak apalah, tak buat, tak payah buat lagi lah, tunggu dia orang buat lah. Jadi macam tu. Sebab saya ada sikap ragu-ragu, tahu tak? Walaupun benda tu saya yakin benda tu betul, tapi dalam masa yang sama bila nak start buat je, dia auto jadi macam kan aku buat salah, nanti jadi kerja yang sia-sia pula. So saya pun macam okay, tak apalah, tangguhlah dulu. Jadi tangguh sampai dah jadi last minute kerja tu. Kira Lisa ada bertanya dengan orang, tapi bila orang jawab dengan tidak kepastian, benda tu jadi pengaruh pada Lisa. Dan benda tu sampai suatu tahap Lisa pun jadi tangguh kerja disebabkan jawapan yang tak pasti, orang tak faham. Sebab Lisa pun macam Lisa katalah, ada selalu perasaan ragu-ragu kan bila orang jawab macam tu. Okay, saya nak kira macam yang keinginan untuk berhenti belajar tu kan. Kira Sam ni sahaja yang rasa macam tu ke, ataupun sebelum-sebelum ni ada juga yang rasa macam keinginan aku nak berhenti belajar? Kira dan tempoh rasa macam tu kan, dia lama ke atau sekejap ke, atau macam perasaan ingin berhenti belajar tu waktu itu sahaja ke atau dia berlanjut? Kalau perasaan ingin berhenti belajar tu, benda tu tak berlanjut. Benda tu terjadi masa saya rasa stres sangat. Masa tengah buat assignment tu, masa tu lah dia rasa macam aku nak berhenti belajar lah. Tapi bukan masa tu saja, dalam masa yang sama juga masa lecturer tengah bagi tahu assignment apa yang kena buatkan, kena siapkan. Dalam masa tu lah saya rasa macam banyaknya assignment ni, aku nak berhenti belajar lah, macam ni stres lah aku nak buat assignment. Dia jadi macam tu. Jadi benda tu tak berpanjangan pun, cumanya benda tu terjadi saat saya nak buat assignment tu je lah. Tapi bila dah settle semua assignment, dah hantar, dah submit apa, auto perasaan tu jadi macam hilang dengan sendiri lah. Macam perasaan sedetik lah. Macam kalau Lisa stress nak buat assignment tu, Lisa akan rasa macam nak berhenti belajar. Tapi bila settle, kira macam okey je sebenarnya kan. Kira boleh je kita buat benda tu kan sebenarnya. Jadi macam Lisa kata tadi, Lisa tak bercakap benda ni dengan parents. Kalau dengan kawan-kawan ada macam waktu macam buat assignment, lepas tu cakap aku nak belajar, aku tiba-tiba macam random macam aku macam rasa mesti belajar, ada tak? Sejujurnya kalau dengan kawan tu ada lah. Sebab kawan kan dia duduk dengan dia pun duduk dengan kelompok kita kan, duduk satu kelas dengan kita. So mestilah dia faham apa yang kita rasa kan. Sedangkan parents ni tak duduk tempat kita, so dia tak tahu tugas yang kita kena buat, assignment yang kita buat macam mana, seberapa stres tu. So benda tu saya akan cerita kat kawan-kawan lah. Kadang-kadang bila duduk santai-santai dengan kawan pun ada tercakap juga dekat dia, kata aku rasa nak berhenti belajar lah Sam ni, sebabnya assignment banyak sangat, susah sangat assignment. So aku rasa macam nak berhenti belajar lah, aku boleh cari kerja, boleh dapat duit, silap-silap boleh kahwin, kata kat dia. Dari challenge ke? Belum lagi. Cumanya flow dia macam tu lah kan. Kalau kita berhenti belajar, kita boleh kerja, boleh cari duit. Cumanya tu lah, bila berhenti belajar takkanlah aku nak berhenti sekelak jalan kan, nak buat kerja separuh jalan je. So benda tu saya akan luah kepada kawan saya. So kawan saya pun dia dengar je lah apa yang saya nak luahkan tu. Tapi Alhamdulillah lah, saya ada juga tempat meluah. So tak adalah stres sangat. Bila luahkan tu, kawan pun bagi support juga. Kawan kata takkanlah kau nak buat kerja yang sia-sia kot, kau nak berhenti separuh jalan, kau dah habis banyak dah, tiba-tiba kau nak berhenti macam tu je. So macam tu lah. So saya cerita jugalah kat kawan saya. Kiranya Lisa ni kira macam senang pengaruh sama ada benda tu yang baik ataupun benda kira bukan tak baik, macam even benda tu positif negatif, Lisa ni senang terpengaruh ke? Macam tu kawan bagi nasihat tadi kan, Lisa macam okey aku boleh terima benda tu macam saya sebenarnya senang terpengaruh juga.
Contohnya macam kalau orang kata apa-apa kat saya, auto saya jadi terfikir, betul juga. Dia jadi macam tu. So betul lah, saya memang mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lah. Lisa tadi banyak kali kan cakap Lisa stres kan. Daripada skala 1 sampai 10 kalau saya boleh bagi kan, Lisa rasa tahap stres Lisa tu ada pada tahap dekat mana? Kalau sekarang ni, kalau pasal assignment lah 9 kot. 9. Ada banyak lagi ke assignment yang tak siap? Bila dikatakan banyak juga, dia macam pulun juga buat. Kadang-kadang saya tidur sampai pukul 3, pukul 4 pagi baru tidur semata-mata nak siapkan assignment tu. So macam tu lah. Tapi saya sedar je benda tu salah saya sebab buat last minute kan. So nak tak nak saya terpaksa hadap lah juga benda tu. Faham. Jadi Lisa ada buat apa-apa tak? Macam kata apa? Nak kira daripada benda tu berlanjutan kan. Ada tak Lisa buat apa-apa? Cara saya nak atasi benda tu sekarang ni, kalau saya rasa macam saya tak ada mood nak buat assignment. Contohnya saya tak ada mood nak buat assignment, saya jadi macam saya tak akan paksa diri saya. Saya akan buat je apa saya nak buat. So saya buat assignment tu ketika saya ada mood saja. Jadi time saya tak ada mood tu, kalau contohnya petang ni saya nak buat assignment kan, saya buat assignment. Dan ni pagi ni, petang ni aku nak buat assignment. So sampai je waktu petang, tiba-tiba mood nak buat assignment tu tak ada. Mood tak nak buat assignment tu tak ada, tapi mood tidur tu ada. So saya akan tidur dulu. Saya akan memilih untuk tidur dulu. Sebabnya saya tahu diri saya ni, kalau macam saya paksa juga, dia tak akan menjadi benda tu. Contohnya kalau saya buat juga assignment tu, saya paksa juga diri saya buat, saya akan, bila nak type kat laptop tu, ada je benda yang salah saya type. Kadang benda tu tak tertekan lah apalah, jadi makin stres saya dibuatnya. So better saya tak payah buat langsung. Better saya tunggu malam ni. Tunggu je lah malam ni je lah, mungkin malam ni ada mood kot. So saya akan tidur je lah. Tidur, lepas tu bangun. Lepas tu biasanya benda tu akan datang dengan sendiri lah, mood tu. Biasanya saya tak akan buat kerja pada siang hari. Saya suka buat kerja pada malam, macam lepas waktu isyak. So saya akan tidur dulu siang tu, kebanyakannya lah. Kebiasaannya saya akan tidur dulu siang, and then saya akan siapkan kerja tu pada waktu malam. So saya tak kisahlah tidur pukul 3 pagi ke 4 pagi ke, saya tak kisah. Tapi syarat dia, jangan ada kelas pada waktu pagi. Bila ada kelas waktu pagi, dia akan mengganggu saya. Buat assignment tu dalam fikiran saya, aku kena tidur awal sebabnya esok kelas. So saya tak boleh buat benda tu sampai pukul 3, pukul 4 pagi saya tak boleh buat. So limit saya sampai pukul 12 sampai pukul 1 je kalau ada kelas pagi. Kiranya Lisa kata tadi, cara Lisa kata Lisa tak boleh buat kerja pada waktu siang. Lisa boleh buat waktu malam. Kira kalau pada waktu malam pun, kalau tak ada kelas pagi, Lisa boleh stay sampai 3 hingga pukul 4. Tapi kalau ada, Lisa kata batas waktu dia 12 hingga pukul 1. Lisa juga kata kira Lisa buat ikut mood. Kalau macam Lisa ada mood nak buat, Lisa buat. Kalau tak ada mood, bila Lisa buat kerja tak ada mood, kira macam semua benda tak jadi kan. Semua benda tak kena lah. Kiranya jadi kan kan Lisa buat kerja sampai pukul 3 hingga pukul 4 tu kan. Selain macam anda kata walaupun tak ada kelas pagi kan, pukul 3 hingga pukul 4 tu, esoknya tak ada efek apa-apa pada Lisa. Maksudnya sakit kepala ke, tak boleh fokus dengan kelas ke, walaupun kelas waktu tu petang, kelas esoknya petang. Kalau buat fokus tu saya tak perasan sangat. Sebab saya tak perasan sangat sama ada saya tidur awal ke lewat ke, saya tak perasan sangat saya boleh fokus ke tak dalam kelas. Tapi kalau buat kesihatan tu, saya perasan bila saya tidur lewat, bila saya bangun tu saya rasa macam hanyut je, rasa macam dunia berpusing pun ada. Jadi mungkin tu efek kot saya tidur lewat. Sebab saya perasan setiap kali saya tidur lewat, mesti saya akan sakit kepala. So saya pun risau sebenarnya. Bila tidur lewat ni orang kata tak baik untuk kesihatan kan. Kan ada darah tinggi lah apalah. Tapi nak buat macam mana, dah time tu je yang saya ada mood nak buat assignment. So saya terpaksa harungi lah juga macam mana pun. So saya harap benda ni
tak berlanjutan lah. Macam mungkin lah saya pulun ni tidur pukul 3-4 pagi ni mungkin untuk last je. Macam daripada awal SEM hari tu saya tidur stabil lah, pukul 10, pukul 11 memang waktu tidur saya lah. Cumanya pada saat-saat last nak habis SEM ni je saya pulun buat pukul 3, pukul 4 pagi baru tidur. So saya rasa macam tak ada apa kot, positif je lah. Kira kalau Lisa nak hadap stres tu macam mana? Maksudnya apa yang Lisa buat supaya macam stres tu macam berkurang macam? Cara saya nak atasi stres saya lah, biasanya saya akan tidur je lah. Saya akan tidur, so bangun tu saya dah tak ada fikir apa dah. So tak adalah stres sangat. Sebab saya biasanya saya akan tidur. Kalau duduk kat sini saya prefer atasi stres saya dengan tidur je lah. Sebabnya kalau kat kampung saya ada transport sendiri. So bila saya stres saya akan ke pantai, pergi jalan-jalan, bawa adik jalan-jalan. So kat sini saya tak ada transport. Bila tak ada transport saya kena cari inisiatif lain lah. So saya tidur je lah. Kalau saya nak atasi stres saya tu, saya tidur. Kalau nak pergi jogging ke periadah petang-petang tu, saya sebenarnya tak ada kawan. Macam saya cakap tadi lah, saya duduk seorang-seorang je kan dalam bilik. Saya tak bergaul sangat dengan housemate saya yang lain. Sebab housemate saya yang lain dia ada rakan-rakan dia kan. Sebab duduk satu bilik tu adalah rakan masing-masing. So saya seorang-seorang, jadinya ada je keinginan nak pergi jogging lah, tengok orang jogging petang-petang kan. So saya rasa macam mungkin aku boleh atasi stres aku dengan cara ni. Tapi takkanlah saya nak pergi jogging seorang-seorang, faham tak? Saya pun nak ada juga kawan, teman saya pergi jogging apa semua. So saya memilih untuk baik aku tidur je lah. So macam tu. Kiranya kalau saya boleh tahulah, macam mana Lisa nak hadapi benda ni kira pada masa akan datang. Pada masa akan datang maksudnya isu Lisa stres dengan assignment. Macam mana Lisa nak hadap benda? Apa yang Lisa akan buat? Cara saya nak hadap dengan assignment yang banyak ni, saya rasa saya kena sabar je lah kot. Sebabnya atas harapan mak ayah saya nak tengok saya berjaya. So bila saya stres je, bila saya tengok assignment tu, bila terdetik je dalam hati saya aku nak berhenti belajar, saya tu terbayang muka mak ayah saya. Dan saya pun teringat lah dia orang kata, dia kata saya ni anak sulung. Saya menjadi macam apa orang kata, macam harapan. Lepas tu akan jadi macam motivator lah untuk adik-adik, jadi role model lah untuk adik-adik. So dia orang kata kalau kakak sambung belajar, mestilah adik-adik akan ikut jejak kakak sendiri kan. So benda tu lah yang terngiang-ngiang dalam kepala saya. Bila aku buat assignment, bila aku stres, bila aku nak ingat je nak berhenti belajar, aku akan ingat muka mak ayah aku. Macam tu je lah. Kira ada tak keinginan nak buat assignment pada awal waktu walaupun benda Lisa tak faham dan Lisa ragu-ragu? Ada. Cumanya macam saya cakap tadi, kalau aku buat juga, aku takut benda tu dia jadi macam perkara yang sia-sia. So better saya tak payah buat lagi. Saya tunggu je lah kawan-kawan saya yang buat dulu, and then saya tanya dia orang, barulah saya pasti dengan apa yang saya buat tu. Saya takut apa yang saya buat lain daripada orang lain buat. So tak naklah benda tu buat kerja 2 kali kan. Saya takut nanti saya lagi stres, sedangkan benda tu saya dah buat, tiba-tiba kena buat sekali lagi. Okay. Jadi yang boleh saya simpulkan dekat sini, Lisa tadi mengatakan ada 3 punca utama lah. Lisa kata belajar tak mudah. Yang pertama sebagai environment yang toksik yang Lisa boleh nampak. Lepas tu assignment yang menyebabkan Lisa stres dan boleh ada rasa keinginan untuk berhenti belajar dan kusara hidup lah. Tapi Lisa kata Lisa paling terkesan dengan assignment yang banyak, kira yang boleh menyebabkan stres. Jadi Lisa kata bila teringat harapan ibu bapa tu, Lisa jadi macam okey dah, aku tak boleh, aku teruskan juga walaupun benda tu macam berat untuk Lisa lah. Jadi Lisa juga kata disebabkan harapan ibu bapa dan Lisa perlu jadi motivator untuk adik-adik, kira Lisa teruskan. Dan walaupun Lisa stres, cara Lisa nak cope dengan stres tu adalah Lisa tidur. Sebab dekat sini Lisa tak ada transport. Kalau macam dekat rumah Lisa transport, Lisa boleh pergi pantai, boleh bawa adik jalan-jalan. Jadi Lisa juga kata Lisa ada keinginan nak buat benda tu awal, tapi
kalau Lisa tak faham dan tanya orang pun macam ragu-ragu, Lisa rasa takut benda tu akan jadi proses dia. Jadi Lisa pun macam okey tak apa, buat je benda tu awal akhir, tapi yang penting siap. Okey. Jadi ada apa-apa isu lagi Lisa nak Setakat ni tak ada. Setakat ni itu je lah isu saya yang saya tengah hadapi sekarang. Jadi saya rasa kita punya sesi sampai sini saja. Jadi kita akan jumpa lah pada sesi yang akan datang jika boleh. Okey? Okey. Terima kasih. Terima kasih. Tekan.